Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Shadaqallahul Azim. Terima kasih tuan acara majlis yang dihormati, yang berusaha, tuan penasihat masjid, tuan timbalan pengurusi dan seluruh ahli-ahli lembaga masjid, tuan-tuan imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, wakil-wakil daripada Jabatan Agama Islam Melaka dan Pusat Zakat Melaka, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Tidak lupa pada Kak Song yang sedang ambil video sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dimuliakan Allah, dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam saya di Tanjung Minyak, malam ni di Tanjung Bidara pula. Hari Selasa depan dekat kandang pula, Masjid As-Salimin di kandang pula. Hai, kerak benar Ustaz ke Melaka ni. Orang rumah tanya, abang, kerak benar ke Melaka ni? Ada apa-apa ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Pintu sentiasa terbuka. Yang benar faham? Tak faham? Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kita ni, kalau menang pingat emas ni kat nak, bangga. Wakil kita menang pingat emas. Agak-agak kalau Malaysia menang Piala Dunia, agak-agak cuti dah Malaysia. Cuti dah. Menang Piala Dunia, menang Sukan C pun cuti. Bayangkan kalau main bola sepak menang Piala Dunia. Mau cuti 4 hari. Pasal apa? Sonok. Wakil kita menang pingat emas. Wakil kita menang Piala Dunia. Soalan dia kat Som, kalau menang pingat emas kat Som dapat apa? Tak dapat apa lah. Tak dapat apa lah Ustaz. Lagi pun gelang kat Som macam kereta api. Tak payah dapat apa pun tak pernah. Kalau menang Piala Dunia pun tuan tak dapat apa. Tak ada apa pun. Dapat cuti je lah. Tidur je lah lepas tu. Lepas cuti hojek balik. Tak ada apa pun. Yang menang tu dapat duit. Yang kita ni menang seronok je lah, bertempik tanpa seronok. Lepas seronok letih menjerit. Tambah pula seronok di masjid ni. Menang. Dia terlupa kipas atas kepala. Udah hilang kepala dia tu. Sebab itu boleh kita seronok. Menang pingat itu, menang ini, kita seronok boleh. Tak salah pun. Seronok lah. Sebab tu kita seronok dengan Hari Merdeka. Kalaulah kita tak ingat Hari Merdeka tu tuan-tuan, apa nak jadi pada generasi kita? Dia jadi tak bersyukur. Ingatkan balik tentang bagaimana pejuang-pejuang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kena ingatkan balik. Kalau tak ingat tuan-tuan, lupa anak-anak ni. Dia pun tak ambil tahu pun. Merdeka pun tak tahu, tarikh merdeka pun silap-silap tak tahu. Maka dia kena bagi tahu, sebut setiap hari, setiap tahun. Saya dulu cakap pada satu jabatan kementerian, saya kata bila datang bulan Ogos, buatlah satu sambutan yang besar-besaran tiap-tiap hari tentang kemerdekaan macam negara lain. Di negara lain tuan-tuan, anak-anak muda dia orang, dia tak simpang rambut panjang. Semua rambut pendek. Sebagai apa? Sebagai hormat, disiplin kepada negara mereka. Mana ada kita jumpa rambut panjang. Ni lelaki ke perempuan di belakang? Bila potong, lelaki. Dia naik motor, kita tengok, mak work, potong-potong tu dia berjambak.
Mereka pada bulan kemerdekaan tu mereka mengibarkan bendera dalam televisyen, menceritakan tentang kemerdekaan, menceritakan tentang semangat cinta kepada negara. Macam kita di Malaysia, bila datang bulan kemerdekaan, agak-agak filem apa yang duk tayang sampai kita pun naik jemu? Bukit Kepong dengan Saji Hassan. Saji Dolah tak ada. Itulah Bukit Kepong je. Tiap-tiap hari Bukit Kepong. Yang banyak ceritanya hantu, yang banyak ceritanya 7 hari 8 hari mencintaimu. Suamimu suamiku. Isteriku sotong, suamimu udang. Itu apa kan? Ceritakan tentang macam mana perjuangan, macam mana nak mengisi kemerdekaan. Kena buat. Sebab hari ni orang tak sayang pada negara kita. Dia sayang negara lain. Dia tak sayang pada pemimpin. Dia sayang pada orang lain. Dia tak sayang pada mak bapak dia. Dia sayang pada benda lain. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita suka, kita berbangga dengan kemerdekaan. Suka dengan pingat emas, suka dengan pingat perak. Kita rasa bangga bila kita menang Piala Dunia. Kenapa kita tidak berbangga dan tidak suka kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau menang pingat emas pun tuan-tuan, kita tak ada apa dapat pun, tak ada yang masuk akaun 1 juta seorang. Tetapi kalau kita bangga, kita suka, kita redha Nabi Muhammad adalah Nabi kita, apa yang akan kita dapat? Ni yang kita duk baca malam ni, tajuk yang pengurusi sebut. Kita nak kepada syafaat daripada Nabi SAW. Apa makna syafaat? Pertolongan. Kak Som, Kak Nak, Kak Leha ni, ya Allah, aircon tak pasang, panasnya berkuak, kipas pula tak pusing. Allah, panasnya, dah lah bertelekong. Kak Leha ni bertelekong daripada petang tadi lagi. Sampai sekarang ni Ustaz, dah kat pukul 8 Ustaz. Ya Allah. Kalau malam ni kita buat di luar seronok kan, boleh saya menyanyi 10 lagu. Dalam masjid mana boleh menyanyi tuan-tuan? Okay. Bila kita duduk dalam masjid ni, dia overload. Aircon akan padam sendiri dia, kipas tak cukup sebab terlalu banyak kita pakai elektrik. Jadi insya-Allah saya dah ceramah 34 tahun. Inilah kali pertama saya datang sini. InsyaAllah 34 tahun kita buat ceramah di luar. Lagi 34 tahun. Boleh Kak Nak? Boleh ya Kak Nak? Agak-agak ada lagi kita Kak Nak. Saya dah 70 Kak Nak. 34 tahun, 104 tahun kalau hidup lagi kita. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kalaulah kita seronok dengan benda-benda yang saya sebut tadi, walaupun benda tu tak ada kaitan pun, hanya kaitannya hanya sebagai negara, warga negara, kenapa yang kita tak boleh seronok kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bangga kita jadi umat Nabi Muhammad. Bukan setakat tuan-tuan berbangga dengan perarakan petang tadi. Saya pun bangga. Saya tengok perarakan tuan-tuan tu. Yang pakai sampin ada, yang pakai baju kurung, berselempang, bubuh pula bunga atas tudung. Sallallahu ya Allah. Tuan-tuan je tak perasan saya ngendap. Oi, Masya Allah. Berbangga Tuan Haji. Cuma saya baru sampai pada Ipoh. Belum sembahyang ni. Kalau saya dah sembahyang semua dengan saya, depan sekali. Sebab saya suka. Jarang orang buat perarakan lepas asar. Tapi tuan-tuan buat. Selalu perarakan pagi, hari Sabtu Ahad, cuti. Tuan-tuan belasahnya lepas asar, buatnya hujan lah. Udah kenyang dengan air ya, sallallahu hujan. Oi, Masya Allah, seronok dengan bunga mangga.
Biru, hijau, bunga mangganya. Begini, tuan. Adakah sia-sia yang kita buat? Yang kita masak daripada pagi lagi. Bercampur, pasang kemah, buat macam-macam. Tak ada sia-sia. Apa dalilnya tak ada sia-sia, Ustaz? Surah Ibrahim ayat 5. Okey, balik sekali lagi kat nak buka surah Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna Musa biayatina. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa kepada umatnya dengan membawa ayat-ayat kami. Baik, apa makna ayat-ayat kami? Ayat-ayat kami maksudnya macam-macam. Pertama, Nabi Musa ni ada kitab Taurat, biayatina juga. Yang kedua, biayatina maksudnya ialah mukjizat. Nabi-nabi ni tuan-tuan, dia bawa mukjizat. Allah Ta'ala bagi mukjizat pada dia sebagai satu tanda yang dia tu Nabi. Mukjizat tu apa, Ustaz? Benda pelik yang berlaku dekat Nabi. Perkara luar biasa yang berlaku kepada para Nabi dan Rasul. Nama dia apa? Mukjizat. Tak so, mukjizat Nabi Musa, dia letak tangan dia di ketiak. Bila dia angkat, tangan dia jadi putih. Cerah semua. Masya Allah. Tu mukjizat Nabi Musa. Tuan-tuan cuba letak di ketiak. Dia angkat tangan, pingsan orang sebelah. Oh, perit bau dia, tuan-tuan. Nabi Musa bila dia campak tongkat, tongkat dia jadi ular. Bukan ular mainan kat nak, ular betul. Dia telan segala ular ahli sihir Firaun. Nabi Musa bila dia ketuk, dia pukul tongkat dia, memancar 12 mata air daripada celah batu. Fanfajarat min husnata asyra'at aina. Keluar 12 mata air. Mata air kata orang Perak. Keluar 12 mata air. Masing-masing tahu mana dia bahagian masing-masing. Nabi Musa dia pukul, dia belah lautan. Terbelah lautan. Faqulna drib bi'asakal bah. Bila dipukulnya laut, terbelah lautannya. Hei tuan-tuan, kalau dapat tongkat Nabi Musa, senang pergi Medan. No? Tak payah naik kapal, naik feri, Ustaz. Belah je laut, naik bersikal. Tak som, naik basikal elektrik ke sana pergi. Kalau dah ada tongkat Nabi Musa, senang, Ustaz. Tak ada senangnya. Kita bukannya Nabi. Pukul lah macam mana pun tak jadi. Sebab kita bukan Nabi. Itu Nabi Musa, mukjizat untuk dia. Mukjizat Nabi Musa apa? Allah Ta'ala bagi pada dia. Cakap dengan Tuhan. Nabi Musa tu bercakap dengan Allah. Hebat. Apa mukjizat Nabi Musa? Masya Allah, tuan-tuan. Datang musibah di negeri Mesir. Air ni bertukar menjadi darah. Bayangkan nak tuan-tuan air sirap. Kalau sirap minum. Darah. Masuk dalam rumah, pergi mana-mana pun katak. Dilanda dengan katak di Mesir. Kak Som cuba langkai sekarang katak. Melompat. Saya hari itu makan katak. Allahu Akbar. Makan dengan mawi. Allahu Akbar. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Zim ala kazim. Makan katak. Maka mukjizat Nabi Musa menghilangkan katak, menghilangkan darah, menghilangkan kutu, menghilangkan belalang. Ini dipanggil tanda-tanda kekuasaan Allah. Mukjizat Nabi Musa yang hebat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi macam-macam dekat dia. Untuk apa? Untuk an akhrij qaumaka minaz zulumat ila nur. Supaya mengeluarkan kaum kau wahai Musa daripada kegelapan pergi kepada cahaya. Pada masa itu umat dia berada dalam keadaan gelap. Gelap apa? Jadi hamba kepada Firaun. Jadi orang suruhan kepada Firaun. Menyembah yang lain daripada Allah. Disembahnya dewa, namanya Dewa Ra. Orang zaman itu menyembah dewa matahari. Nama dewa matahari itu nama dia Ra.
Jadi Makcik Ra tukar nama tu. Nama apa? Radiyah. Panggil Ra. Dewa itu tu. Panggil Radiyah. Kita ni kadang-kadang nama sedap. Nama Mahmud. Nama sedap Mahmud, dipanggilnya Mud. Mud tu cupak. Yang duk sukat tu, sukat beras tu nama dia cupak. Jadi tiap hari panggil dia Abang Mud, Abang Cupak. Sial kat Abang Mud kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut tentang Nabi Musa, umat dia berada dalam gelap, maka tugas Nabi Musa mengeluarkan umat dia daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Gelap makna dia syirik, gelap makna dia jahat, gelap makna dia tak betul, gelap makna dia tak elok. Allah kata keluarkan daripada tak elok tadi, keluar kepada yang elok. Tuan-tuan cuba tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala selalu menggunakan perkataan zulumat, lepas tu nur, gelap, cahaya. Apa makna zulumat? Gelap. Apa makna nur? Jadi malam ni dapat yang ni jadi. Nanti kak balik rumah, suami tanya, kamu belajar apa dengan Ustaz Kazim? Zulumat. Apa tu? Gelap. Lagi nur, cahaya. Jadi ya. Lagi itu saja saya dapat bang. Lepas tu saya keluar bang. Apa makna zulumat? Apa makna nur? Baik, cuba tuan-tuan tengok di dalam Quran Allah Ta'ala sebut selepas malam akan ada siang. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah sebut malam dulu baru siang. Malam dulu baru siang. Kenapa Allah sebut malam dulu baru siang? Sebab Allah nak bagi gambaran kepada kita. Malam tu apa? Gelap. Malam tu apa? Takut. Malam tu apa? Susah. Malam ni susah. Kedai pun tutup malam-malam. Klinik pun jarang buka 24 jam. Malam, pendek kata malam ni susah. Kak Som kalau berjalan pukul 11 malam macam mana? Susah hati. Rasa macam ada orang ikut kat belakang. Rupanya bayang dia. Cuba 11 pagi berjalan, rasa apa? Tak rasa apa. Malam ini satu benda yang tak seronok. Duduk di rumah. Dengar pula orang cakap dinding. Dengar orang cakap dinding. Pusing. Ui, takut, tuan-tuan. Cakap nama kita. Pusing. Jangan kata isteri takut, suami pun takut. Suami pun takut. Apa tu Leha? Nama abang lah pusing. Lari suami tu. Tapi kalau siang, dikejar je. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu apa? Malam ini gelap, malam ni susah, malam ni penderitaan, malam. Selepas tu siang, cerah. Dia nak cerita apa? Setiap daripada kita sekarang ni, ada malam dia. Ada tak malam kita sekarang? Ada. Ustaz, ya, saya dalam proses bercerai Ustaz. Malam. Cerai lah, nanti siang. Ustaz, saya miskin Ustaz. Tak apa, lepas ni senang. Sebab apa? Sebab setiap sesuatu dalam dunia ni, dia adalah sementara. Setiap sesuatu, everything in life is temporary. Adalah sementara. Sebab tu sekarang ni kalau akak-akak sedang bergembira, enjoy. Seronokkan dengan keseronokan itu. Enjoy dengan keseronokan itu. Sebab ianya hanya sementara. Sekarang kita ada cucu. Enjoy dengan cucu tu. Kita ada suami kat Som, layan elok-elok. Sebab sementara je. Tak, dia dulu kita. Ni ada suami tergetengking. Abang! Sikit jantung, hamba Allah. Daripada darah tinggi tak ada, langsung tak ada darah. Pucat lesi muka dia. Abang-abang tengah ada isteri ni bang, enjoy bang, dia sementara bang. Ini pergi mancing seorang, mandi laut seorang, jalan seorang, naik motor seorang.
Kenapa tak bawa isteri naik motor? Pusing satu Malaysia naik RSX. Enjoy. Enjoy bawa isteri. Kalau aksiden pun berdua. Jangan kita ni bila duk seronok-seronok seorang, bila ada saat keseronokan, kita tak enjoy. Sebab enjoy itu, kenikmatan itu, keseronokan itu temporary. Begitulah juga kalau akak-akak abang-abang sekarang berada dalam kesusahan. Dianya juga adalah bersifat sementara. Nanti datang siangnya, datang cahayanya. InsyaAllah kebaikan, the better is on the way. Yang baik itu dalam relax lah. Hari ni ada 19 bas melawat sekolah saya. Maksud melawat sekolah saya 19 bas tu dengan orang-orang sekali kat Zoom. Bukan bas je datang 19, bukan. Kalau bas je datang itu nama dia bengkel mengecap bas. Dalam ramai-ramai bergambar dengan saya tu ada satu akak. Ustaz, doakan saya. Doakan akak. Doa apa kak? Akak nak kahwin. Sekarang tengah buat istikharah Ustaz. Dah ada orang minang lah. Dah. Semoga akak dapatlah jawapan daripada istikharah. Umur akak berapa? 68. Jadi akak, insyaAllah Allah kalau dia nak buka pintu hati. Selama ni kita tak pernah teringin nak kahwin. Tiba-tiba datang cahaya. Datang Pak Haji umur 74 datang Minang. Belasah je lah. Itulah cahayanya. Ambil je lah fikir-fikir panjang buat apa. Allah selama ni kita gelap pergi masjid seorang, makan nasi seorang, sahur pun seorang-seorang. Bila kita dah ada suami nanti, ya Allah, suami kejut kita bangun sahur. Pak, sahur, oi bangganya ya Allah. Suami tu tak tidur ke Ustaz? Kencing manis. Tidur apa entah. Akak-akak kalau dapat suami umur 75 untung kak. Pencen ada, kereta ada, rumah ada, kencing manis ada, darah tinggi ada, jantung ada, gout ada. 6 dalam 1 kak. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka kata Allah pada Nabi Musa, keluarkan mereka daripada kegelapan pada cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillahi. Wahai Musa, ingatkan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Apa dia hari-hari Allah? Allah pun ada hari Ustaz. Ni Allah sebut dalam Quran surah Ibrahim ayat 5, bi ayyamillah. Sebutkan hari-hari Allah. Apa dia hari-hari Allah? Hari-hari Allah maknanya ialah hari yang Allah bagi nikmat pada kau. Wa dzakkirhum, sebut. Wa dzakkirhum, ingatkan mereka tentang hari-hari yang Allah bagi nikmat. Ini perintah Allah pada Nabi Musa. Adakah perintah ini hanya untuk Nabi Musa? Tak. Al-Quran itu sesuai pada semua zaman. Al-Quran itu petunjuk pada semua zaman. Walaupun cerita ni tentang Nabi Musa, tetapi pengajaran dia tetap kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diutuskan mengeluarkan daripada gelap pada cahaya. Habis itu Nabi Muhammad samalah, mengutuskan daripada kegelapan keluar daripada gelap pada cahaya. Sama dengan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang zaman jahiliah dulu kat Som, mereka sembah berhala. Ada yang berhala buat daripada batu. Balik daripada bukit, bawa batu, dilukis, diukir, dibentuk. Asalnya batu. Dan dipahat, ngongak, pahat bagi mata terbeliak sikit, bulu kening pula naik ke atas, gigi pula bertaring. Takutnya. Lalu dia sembah. Padahal dia yang buat. Ini kan gelap. Orang zaman dulu kadang-kadang dia sembah daripada berhala yang dibuat daripada buah kurma. Buah kurma tu disusun buat gubahan dalam bentuk berhala, kemudian sembah Om. Agak-agak lapar apa dia buat? Dimakan pula kurma, tuan-tuan.
Kejap jadi Tuhan, kejap jadi makan. Kan sesat ni tuan-tuan. Mereka buat haji dah ustaz, buat. Orang zaman jahiliah buat. Mereka pergi tawaf dah ustaz, buat. Tapi mereka tawaf dengan cara mereka yang sesat. Ada 300 lebih berhala yang duduk keliling Kaabah. Sambil bertelanjang, sambil bertepuk tangan, sambil bersiul sepanjang tawaf mereka. Kan sesat. Sebab tu Nabi Muhammad dia suka tengok Kaabah. Dia cinta pada Kaabah. Tapi bila orang berkeliling macam tu, Nabi tak boleh tu. Nabi ni orang baik. Orang baik, mata dia pun baik, telinga pun baik. Itu tanda orang baik. Bila mata dia baik, dia tak boleh tengok orang telanjang tu. Nabi tak boleh dengar orang buat macam tu. Sebab tu Nabi lari duduk atas gua Hira supaya tak nampak benda tu. Kita ni baik-baik juga, tapi skodeng on. Ni masalah ni. Sorban pakai songkok hitam tinggi sejengkal dia, tapi teropong. Pergi tepi pantai Tanjung Bidara tu. Orang mana ni man? Rasa Rusia kata dia tuan. Habis teropong sembahyang maghrib. Amboi. Nabi Muhammad baik sungguh dia, duduk atas gua. Dalam gua duduk dia, gua Hira. Dapat isteri pula baik. Nama dia Khadijah. Tak ada pula dia nak marah. Suami dia udah-udah lah abang. Oi, rumah ada. Yang kata tu dalam gua tu buat apa? Balik duduk rumah. Tak ada Khadijah cakap macam tu. Pergilah abang. Janji abang bahagia. Abang nak naik motor pergi ride satu Malaysia. Pergilah abang. Janji abang bahagia. Abang tinggal je duit saya di rumah. Abang pergilah. Ni isteri bagus. Rupa-rupanya suami dia pergi minum air buah di Kuala Terengganu. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Akak-akak berhati-hatilah. Anda mampu mengubahnya. Nak minum air buah sampai Kuala Terengganu. Jauhnya ada magnet dia bang. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka Nabi Muhammad diutuskan untuk betulkan balik. Sebab tu saya tak heran bila malam pengurusi masjid sebut tadi, kehadiran malam ni luar biasa. Tak heran saya entah. Yang datang yang luar biasa yang orang perempuan. Luar biasa betul jumlah. Sebab apa? Sebab mereka merasai nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi tak datang pada kita, kalaulah akak tak ikut Nabi Muhammad, akak jadi apa malam ni? Tapi sebab akak ikut Nabi, kita ikut Nabi, hari ni semua cantik. Bertudung. Cantik, bertelekung, bertudung. Aneh. Yelah ustaz, oh manis lah kalau tak tudung, malu lah dah berubat. Kalau tak berubat lagi, makcik tak ada pakai, kata dia. Dengan sebab akak ni pakai macam ni, dihormati. Siapa nak raba akak-akak pakai macam ni? Siapa nak raba kat Zoom? Pakai macam ni. Cuba pakai seksi. Ramai raba. Islam datang, dia jaga orang perempuan. Tak ada siapa boleh pegang melainkan suami dia, anak dia, bapa dia, adik dia, kakak dia, abang dia, mak dia, tuan dia. Kalaulah kita ni tak ikut Nabi, akak-akak ni jadi apa? Kita ni jadi umat Nabi, ikut Nabi Muhammad, akak-akak ni jadi mak. Allah Ta'ala letakkan 3. Man abirru ya Rasulullah? Siapakah yang patut aku buat baik ya Rasulullah? Mak kamu. Kemudian siapa Rasulullah? Mak kamu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Mak kamu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapak kamu. Allah letakkan 3 tu. Nabi bagi tahu 3 kedudukan orang perempuan mengatasi kami orang lelaki-lelaki. Sampai bila-bila kami tak boleh mengatasi akak-akak? Sampai bila kak? Sampai bila-bila? Ulama-ulama bincang apa maksud Nabi yang kena kebaikan 3 kali lebih pada bapak ni. Sebab apa? Sebab bapak tak mampu buat apa yang mak buat. Apa? Mengandung. Orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi dia sifat pelupa. Kalaulah orang perempuan tak ada sifat lupa, tak tahu. Sakitnya bersalin, ya Allah.
Satu hospital Melaka dengar. Sakit! Comina! Ya Allah. Oh, sakitlah ya Allah. Oh, tadi saya naik kereta tadi Myvi slow kat highway. Dia tulis kat belakang cermin dia. Harap maaf, saya bawa perlahan. Isteri saya baru salin. Baik betul suami dia. Siap tulis tu. Harap maaf, saya pandu perlahan. Isteri saya baru bersalin. Hebat. Itu confirm anak nombor 1. Kalau anak nombor 4 pandai-pandai kau lah. Tahanlah sikit. Oh, ya akak cuba tengok bila mengandung, bila bersalin. Masya Allah. Isteri duduk menung, letih lah, tertidur. Datang suami dia. Tak mainlah Ustaz tu orang lama Ustaz. Semalam saya duduk kat hotel mana, saya ucap terima kasih pada resepsionis tu. Terima kasih Kak Som. Kak Som kata dia. Okay. Shima pun lama Ustaz. Zura lah. Zura. Okay, Zura punya dia. Mana faham. Hai, isteri ni bila dia lepas dia mengandung bersalin tu, cuba tengok. Mula-mula sakitnya mengandung 9 bulan, tak lawan kita bang. Ingat senang 9 bulan dia bawa perut. Ke pasar bawa, ke sekolah bawa, tidur bawa, bilik air bawa. Mana boleh tinggal perut tu? 8 bulan mengandung, keluar sekejap baby. Duduk kejap, nanti balik mak masukkan balik Mana mau kita tak boleh lawan. Nombor 2 yang tak boleh lawan apa? Salin. Oh, sakitnya ya Allah, saya pun tak tahu. Ada kawan saya kena sakit batu karang. Oh, guling-guling. Aduh, sakit. Kena klinik bagi sedah cocok, lega. Macam mana Ji? Sakit. Sakit macam bersalin ke Ji? Mana pernah saya bersalin Ustaz tadi. Sakit Allah. Allah Ta'ala bagi pelupa. Dapat baby tu suami cukup timak. Allah. Nurse Cina tu sudah tukar. Itu ajan lah. Sudah tukar. Takbir raya bang. Punya gebra azan tukar takbir. Macam mana Zura, macam mana Saleh sakit tak? Sakit bang. Banyak sangat jahit bang. Sakit lah bang. Anak saya bersalin. Kalau abang nak anak abang je lah bersalin. Lepas anak tu meniarap, lepas anak tu merangkak, tengok jari anak tu, ya Allah, geramnya. Tengok gigi pun dah tumbuh, pipi pun macam kuih pau budak tu. Tengok lengan ni pula macam roti pan. Agak-agak mak tu kata apa? Nak anak lagi lah. Tahun depan beranak pula. Allah bagi sifat lupa pada ibu-ibu. Kalaulah ibu-ibu ni tak ada lupa sakit, duk ingat sampai bila-bila, tak nak dah beranak. Ini pantang sentuh. Asal sentuh jadi. Asal jadi sentuh. Sampai orang tegur. Bukan kamu dah beranak ke Zoom? Mengandung pula kata dia. Benda dia suami kak, pun salah kak. Yang ketiga yang kita tak boleh lawan orang perempuan apa dia? Menyusukan anak-anak. Mengasuh boleh. Berapa ramai bapak yang tak kahwin-kahwin lepas isteri dia mati. Dia ngasuh anak dia. Boleh. Tapi boleh dia menyusuh? Tak boleh. Tak boleh. Mak ni tak dan buka baju lagi. Anak 2 tahun berlari dah. Apa dia cari? Selak tudung mak. Mak tak ada rehat. Tengah duk tidur. Anak menangis. Pam. Tengok ada gigi pula. Siapa ni? Rupa bapak dia tersilap. La ilaha illallah. Tersilap. Yang mana faham? Tak faham. La ilaha illallah.
2 tahun wa fisaluhu fi amain. 2 tahun menyusukan anak. Sampailah Nabi kata syurga ni dengan pepatah kita sebut, kata-kata kita sebut, syurga ni di bawah tapak kaki mak. Nak masuk syurga kena cari mak, nak masuk syurga minta redha mak. Akak-akak kalau kita tak ikut Nabi kak, orang perempuan tak ada nilai. Orang perempuan ni kalau dia nak kahwin, bapak dia akan tulis dekat pintu, di sini ada anak perempuan, siapa nak datang. Drive through, touch and go, test drive. Berapa orang? 10 orang. 10 laki-laki akan test anak dia sampai mengandung. Bila dah beranak, maka bapak dia tengok muka ni, baby ni siapa yang sama dalam 10 orang tadi. Kalau yang tu sama, itulah bapak dia. Langsung tak ada keistimewaan, kemuliaan orang perempuan zaman jahiliah. Kalaulah laki dia mati, suami dia meninggal, isteri tadi menjadi harta pusaka kepada anak dia. Anak dia mewarisi mak. Hari itu jadi mak. Bila bapak dia mati, mak dia jadi pusaka. Dia waris pula mak. Harta tak dapat, apa pun tak dapat. Akhirnya bila dapat anak perempuan, orang Arab malu. Kambus je lah, bunuh sajalah. Memalukan je dapat anak perempuan. Bila Islam datang, Rasulullah datang, dia angkat martabat orang perempuan. Mulia orang perempuan ni. Sampai orang perempuan paling senang masuk syurga. Mayang. Abang-abang cuba tengok, sekarang ni kita dapat beza. Kenapa yang perempuan senang masuk syurga? Nabi kata yang pertama, mereka solat. Cuba tengok hari ni. Kita pakai kain pelikat, baju Melayu, 2 lai lah, kopiah 1, 3 lai. Singlet tak ada, seluar dalam tak ada. Senang tak sembahyang maghrib? Senang. Sebab tu orang lelaki-lelaki enjoy, walaupun panas, mereka enjoy. Aircon masuk pun masalah. Tapi orang perempuan cuba tengok. Berapa lai baju? Telekung, kain telekung, baju kurung, baju dalam, seluar dalam, stokin, sarung lengan. Kalau dia buka baju sekarang ni tuan-tuan, satu bakul lah. Tapi tetap mereka solat. Patutlah Allah bagi senang masuk syurga. Mana-mana perempuan yang jaga sembahyang. Bayangkan mengandung sembahyang. Kita yang boroi ni sembahyang mu susah. Nak bangkit tu pegang dinding. Kalau boroi, kalau perempuan nak turun sujud, aduh, sampai sebut aduh lah. Allah, ya Allah. Nombor 2, orang perempuan senang masuk syurga. Pasal apa? Puasa. Siapa yang teruk puasa? Laki ke perempuan? Laki lah teruk. Daripada lepas subuh sampai ke asar, tidur. Lepas asar, tidur balik. Teruk betul kau ni puasa. Oi, tuan-tuan, kalau isteri kita tak ada bangun sahur, satu rumah gelap. Tapi bila isteri kita bangun sahur, pukul 4.30 pagi, satu kampung bangun. Tu, kuatnya mulut perempuan. Bangkitlah abang, oi! Satu kampung bangkit. Jangan kata anak dengan bapak-bapak tu Wan bangun sekali. Terima kasihlah suruh kau orang kejutkan lah. Bangun bukannya suruh masak, suruh makan. Ya Allah. Itu mesti dah kahwin 15 tahun. Kalau lah kahwin 15 hari, tiba-tiba puasa. Agak-agak macam mana bangun sahur? Abang, bangun sahur. Elek-elek. Baru sebulan kahwin datang puasa. Sahur. Kena 15 tahun. Bangkit lah! Darah tinggi terus orang tu. Yang paling teruk puasa akak-akak, tak bangkit sahur gelap. Tak bangun sahur berlapar lah hari tu. Tak masak kita, Allah, macam mana bangkit sahur, macam mana buka puasa. Akak-akak dia tak pernah merungut. Masak. Dialah yang ke pasar, dialah yang
Ngukur kelapa, ngukur nyuk gitu dulu-dulu. Dialah yang basuh pinggan, dialah yang hidang, sat lagi dia yang pelari ke masjid nak buat tarawih. Habis tarawih 20 balik rumah pula pumpam mok lantai lipat kain semua. Ya Allah. Basuh kain, buka kain pula. Tak habis-habis lah. Tak tahulah memang dia orang perempuan ni kain tak habis-habis tak. Yang mana faham, tak faham tak. Saat lagi habis puasa, datang pula puasa 6. Mereka yang paling habis awal puasa 6. Memang layak ke syurga. Yang ketiga, orang perempuan ni kata Rasulullah masuk syurga sebab apa? Menjaga maruah, menjaga diri, menjaga faraj, dia tidak berzina. Syurga tempatnya. Akak-akak ni taat pada suami, baik dengan suami, setia dengan suami, loyal dengan suami. Allah, syurga kau. Walaupun ada orang yang handsome mengorak kita, suami kita tak handsome, tapi pak saya, aku ni isteri dia, taat pada. Yang datang mengorak tu, ya Allah ustaz, orang mana? Nigeria tak? Tinggi tegak ustaz, tall ustaz, dark and handsome ustaz, badan kekar ustaz. Tengok tapak dia ustaz, tutup muka tak nampak ustaz. Oi, kita iya ustaz. Tengok bulu dada dia ustaz, dari pusat sampai ke muka ustaz. Orang ke orang ustaz tu? Orang. Suami akak bulu apa pun tak ada ustaz. Kalau nak ngenangkan handsome, suami kita tak handsome pun, tapi tetap kita sayang pada dia. Sebab apa? Sebab isteri solehah. Berapa ramai yang nak tackle kita di pejabat. Kita umur 50, yang tackle 25. Kadang-kadang kita bangga tau. Tak sangka kan. Macam I dah 50 tau. 50 dia muda kan. Tak tahu. Saya fikirlah akak buang masa lah. Suami akak ni ada. Akak jaga suami elok-elok. Selesai masalah. Tapi dia kurang handsome ustaz. Akak make up je kak. Make over sikit. Selamat lah dia. Jaga elok-elok. Nombor 4 kata Rasulullah, yang paling baik masuk syurga siapa dia? Orang yang taat kepada suami dia. Maka mana-mana perempuan yang buat 4 benda ni kata Nabi, masuklah mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Nombor 1 solat, nombor 2 puasa, nombor 3 jaga faraj, nombor 4 taat kepada suami. Dalam 4 benda ni Kak Som, yang mana paling susah nak buat? Semayang senang, puasa senang, menjaga kemaluan senang. Nombor 4 susah. Nak taat pada suami. Cabaran. Ustaz, taat suami mati dah, boleh taat tak? Kenapa akak-akak cakap boleh ustaz, boleh baik dengan suami ustaz? Sebab suami belum buat hal. Memanglah akak kata akak boleh taat dengan suami sebab belum buat hal. Macam akak kan ustaz, akak tak bagi dia makan kat luar, akak masak ustaz. Memang akak tak suka dia makan luar, tapi dia rasa air tangan akak. Sebab tu akak tak pernah berungut ustaz. Itu kan macam pengorbanan kita lah kan. Bagus. Macam baju-baju dia pun akak tak hantar dobi ustaz. Akak basuh tangan. Ya, akak basuh tangan ustaz. Akak tak hantar mesin basuh ustaz. Akak tak cakap dengan abang tak beli mesin basuh. Boleh saya basuh dengan tangan. Saya stokin pun saya striker ustaz. Seluar dalam dia pun saya iron, stokin pun saya iron ustaz. Baiknya akak. Macam kita cari syurga kan. Sebab suami belum kahwin lain. Cuba suami cakap, Leha, abang Jadang nak kahwin lain. Agak-agak dia iron stokin ke dia iron suami dia? Melekat suami dia dengan striker ke belakang. Sebab itu selagi mana belum ada cabaran, ujian, jangan cakap saya orang baik. Jangan cakap. Sebab tu kita doa, ya Allah, janganlah kau uji pada aku satu-satu benda yang aku tak mampu, ya Allah. Oi. Memang kalau setakat tak ada ujian, memang hari ni boleh semayang,
ujian tak ada, cuba banjir datang. Betul lekung hari ni 8 lai baju. Cubalah rumah kita banjir. Duduk di pusat penempatan banjir, berkembang je. Som, apa kemban ni Som? Diam kau. Orang susah hati, rumah tenggelam ke banjir. Allah teh sikit saja. Sekarang ni tak ada siapa ngorak kita. Cuba yang ngorak tu, Tom Cruise. Sudah. Cuba yang ngorak kita, patah hati. Macam mana? Parah ni. Dia tengok suami patah hati ke patah riuk. Laki patah riuk tak? Sebab itu manusia akan diuji sebab nak tengok iman dia tahap mana. Kita doalah pada Allah supaya istiqamah. Zaman dulu-dulu Kak Som, kalau suami dia mati, isteri tadi eddahnya setahun. Zaman dulu. Zaman jahiliah. Eddah setahun. Setahun tak boleh keluar rumah. Setahun tak boleh gunting rambut, tak boleh potong kuku. Setahun tak boleh mandi. Setahun tak boleh keluar bilik. Setahun tak boleh makan dengan orang lain. Dan setahun tak boleh mandi Kak Som. Ini zaman jahiliah. Dan kalau mereka panjang umur sampai setahun hidup, mereka keluar untuk menandakan mereka dah habis iddah. Maka dia ambil tai unta, dilumur satu badan. Kemudian dilemparkan jauh-jauh tai unta tadi sebagai tanda membuang sial. Datang Rasulullah kata, ini merapu. Orang dalam iddah boleh potong kuku, boleh potong rambut, boleh makan, boleh mandi, boleh pakai baju. Dia naikkan martabat. Orang dulu-dulu Kak Som, kalau mereka bercerai, satu orang, katalah nama dia Ali, ceraikan isteri dia, Rabi'ah. Bila habis 3 kali suci, dekat-dekat nak habis, dia rujuk balik. Lepas dia rujuk, dia cerai balik. Lekat-lekat nak habis iddah, dia rujuk balik. Nikah balik, rujuk balik, nikah balik. Sampai mati perempuan tu tak kahwin lagi. Hidup menderita dengan si laki-laki. Bila datang Rasulullah, dia bawa peraturan orang perempuan, dia boleh rujuk dalam tempoh 3 kali. Lepas tu kalau kau tak rujuk, kalau kau akan nikah lagi. Nikah dengan orang lain contoh. Bayangkan akak-akak kalaulah tidak ada rujuk cara Islam, akak-akak dia tak boleh nikah dengan orang lain, duk kekal dengan suami tak berguna tu sampai mati. Tapi Islam ni dia jaga orang perempuan. Sebab tu saya tak heran malam ni perempuan yang ramai. Sebab mereka merasai nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ni. Ini baru cerita dalam dunia. Belum cerita lagi di hari kiamat. Kak-kak, abang-abang, kita duduk dalam masjid. Panas tak? Panas. Sempit tak? Sempit. Mana abang tadi? Tukang yang dalam lagi. Dalam lagi abang tadi. Mana abang tu? Hilang mana dalam jin. Sampai kita pun heran. Nak mana lagi dalam? Nak pergi dalam. Nak mana lagi? Allah. Akak-akak kalau rasa panas, baliklah. Balik Kak Som. Ya? Kalau rasa-rasa panas, baliklah. Di rumah ada aircon. Kalau rasa sempit, baliklah. Di rumah ada katil king size, queen size. Akak lompat atas tilam. Lapang rasanya. Lapang rasanya. Oh, di masjid tadi panasnya, ya Allah. Habis balik. Kalau rasa-rasa duduk di sini aircon tak cukup, balik ke rumah. Kan boleh balik tak? Boleh balik. Kalau nak balik. Buat jamuan, nasi tak cukup. Balik tak? Balik masak sendiri, goreng telur je, selesai masalah. Tapi kalau panas di padang mahsyar, boleh balik? Kalau sempit di padang mahsyar, dahaga di padang mahsyar, balik. Allah. Balik.
Tanjung Bidara. Mana boleh balik? Kita sekarang ni pun dah terasa sangat bijak dah. Bayangkan berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun nak tunggu di padang mahsyar. Siapa yang nak tolong kita? Suami saya ada ustaz, kita lebih couple ustaz. Lebih couple, tak jumpa di hari kiamat. Dan kalau jumpa pun kita tak boleh cakap macam sekarang. Beratur di padang mahsyar tu duduk sempit, matahari senyumkan, kita pun tengok orang depan. Ya Allah, bang. Nak ingat jejak kasih ke? Ya Allah, leha, tak sangka jumpa. Memang itu drama tu tak ada, bang. Sebab Allah kata dah, la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Kamu tak akan boleh bercakap di hari kiamat. Bukan boleh macam sekarang. Nak cakap agak-agak lambat lagi ke Din? Lambat. Baru 8:40. Sekarang boleh cakap, di hari kiamat tak boleh. Mataharinya sejengkal, peluhnya sampai sini. Ada yang peluh pada tumit, ada yang peluh pada lutut, ada sampai sini, lemah. Nak lari pergi mana? Maka pakak-pakak kata, jom kita cari Nabi Adam. Nabi Adam bapa kita. Kau cari Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku dengan Tuhan pun aku malu. Aku ni makan buah yang dilarang. Allah tanya aku nak jawab apa? Nabi Adam ditipu, Nabi Adam dikelentong, Nabi Adam ditipu oleh iblis. Adakah berdosa orang kena tipu? Pun malu nak jumpa Allah pasal makan buah yang dilarang. Kita tuan-tuan, berapa banyak benda yang haram yang kita makan, tak malu ke jumpa Tuhan? Lalu naik motor, tengok buah pelam orang ada. Pergi ke depan, patah balik. Tengok kiri kanan, ngap, buat balik. Berapa ramai yang curi pisang dari masjid. Orang letak Jumaat pisang, dia curi. Dia tengok mana yang elok, ambil 2-4 sikat, taklah raga motor. Tutup dengan kain pelikat, sembahyang Jumaat. Allah. Orang letak di masjid, suruh makan, kau buat balik. Habis sembahyang Jumaat, dia pun buka kain pelikat dia, udah hilang pula. Celaka betul curi aku punya. Engkau pun curi masjid punya. Bukan cakap celaka betul curi aku punya. Oi, kau nak jawab apa tu? Kita ni abang nak pergi kerja naik motor, sampai kat jalan besar tu, lori terbalik. Lori aircon sip terbalik. Berterabak tin Milo, tin Nescafe. Kita pun berhenti, ambil 4 tin bola raga, patah balik ke rumah, bagi kat isteri. Awalnya abang beli Milo, abang 4 tin sekali. Beli apa? Lori terbalik. Abang dapat ambil 4. Hai, boleh ke abang ambil orang punya? Hai, Tok Imam 6 dia ambil, kata dia. Tak paksa pula Tok Imam kena hendak. Nak jawab apa tu? Nabi Adam makan sikit saja, malu jumpa Tuhan. Kita makan rasuah balon, duit nombor ekor balon, mencuri duit masjid. Orang tidur, dia datang masjid, memancing di masjid. Curi tak pun ngap. CCTV rakam. Bye-bye lagi. Oi, kamu curi di masjid ni, ya Allah. Nabi Adam kata, pergi cari Nabi lain. Aku tak boleh tolong kau. Cari Nabi mana? Nuh. Datang menghadap Nabi Nuh. Tolong kami Nuh. Kami dah tak tahan Nuh. Tolong Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, minta maaf lah. Aku pun ada masalah. Dulu waktu hidup dulu, aku ada doa anak aku. Bila aku doa pada anak aku, Allah marah aku, Allah tegur aku. Sebab anak dia ni kafir. Aku doa, ya Allah, ampunkanlah anak aku, ya Allah. Rupanya tak boleh doa kafir. Aku malu dengan Allah. Pergilah jumpa Nabi lain. Nabi Nuh minta doa supaya Allah ampunkan anak dia yang mati kafir. Allah tegur dia. Tuan-tuan, berapa banyak kita doa yang jahat sekarang?
Turun dari masjid, kasut hilang. Cari, hilang kasut. Jagalah siapa yang curi kasut aku. Dibuka je surah Yasin tu. Ya Allah, siapa yang curi kasut aku, buncitkan perut dia, ya Allah. Selipar Jepun je pun minta buncit perut je. Oi, banyaknya. Akak-akak ni ada suami yang handsome. Tiap hari buat balik apam balik. Abang ni tak jemu ke makan apam balik? Rupanya dia minat dekat toki apam balik. Kak Jan. Kalau muda Kak Jan, kalau janda tu tua, Jen tu. Patutlah dia minat apam balik. Agak-agak Kak Som pergi serang tak apam balik? Serang, bawa rombongan lagi. Ada yang tak serang, tetapi ada yang duduk di rumah. Ya Allah, kau lingkupkanlah apam balik dia tak balik-balik. Oi, macam mana nak jumpa Tuhan ni? Asyik duk doa yang tak elok pada orang, asyik duk doa yang tak baik pada orang. Macam mana nak jumpa Tuhan? Nabi Nuh kata, pergi jumpa Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, minta maaf lah, aku tak dapat tolong korang. Aku pun ada masalah. Dulu waktu aku hidup, aku menipu. Menipu. Mereka sembah berhala, mereka sembah matahari. Aku tak join. Pasal itu bukan Tuhan. Bila aku tak nak join sembah, orang tanya aku, kenapa kau tak sembah? Kenapa kau tak pergi sembah? Aku ada penyakit, hari ni aku demam taun, sebab tu aku tak join. Padahal aku tak ada taun pun. Aku jadi taun supaya mereka tak paksa aku pergi sembah. Berdosa tak Nabi Ibrahim? Tak berdosa. Bila dia duduk seorang-seorang kat dalam negeri dia, apa dia buat? Dia ambilnya kapak. Dia kapaknya semua berhala-berhala, tinggal yang besar je. Diselit di tengah-tengah berhala yang besar. Balik raja dia, habis berhala-berhala Tuhan-Tuhan kita. Siapa yang pecahkan? Oh, dia mengkabur Ibrahim lah tuanku. Dia seorang yang tak pergi. Panggil Ibrahim. Engkau kah yang pecahkan ni, hai Ibrahim? Tidak. Ada siapa pecahkan? Kamu yang ada sini. Siapa yang pegang kapak, dialah yang pecahkan. Tengok kapak tu ada dekat siapa? Dekat tokong yang paling besar. Dia yang buat. Nabi Ibrahim mengajar dia orang. Dosa tak? Tak dosa. Bila dibakar, tak hangus Nabi Ibrahim. Dihalau keluar. Bawa isteri dia keluar. Bila sampai dekat satu negeri, immigration negeri tu tahan. Apa ni? Ini saudara saya. Saudara kan isteri? Saudara saya. Kenapa dia sebut saudara? Sedangkan tu isteri dia. Sebab raja di negeri itu akan merampas mana-mana isteri orang yang cantik. Tapi kalau sebut adik, sebut kakak, sebut saudara, raja tak rampas. Dia hanya minat kepada isteri orang. Nak selamatkan isteri dia, ini saudara saya. Kalau saudara jalan, kalau bini kau kami ambil, dah, selamat. Bohong menyelamatkan isteri dia. 3 kali bohong yang tak berdosa. Malu jumpa Tuhan. Kita agak-agak hari ni dah berapa kali bohong? Semalam ada bohong? Tak tahulah, tak malu ke jumpa Tuhan? Kamu tak pergi ke ceramah malam-malam Ustaz Kazim? Ya Allah, sakit kepala. Padahal tak sakit pun. Nak jawab apa depan Tuhan? Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa, aku tak dapat tolong kau orang. Jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku tak boleh tolong. Jumpalah Muhammad. Bila jumpa Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Cepatkanlah hisab kami ya Rasulullah. Kami tak tahan ni ya Rasulullah. Nabi Muhammad tanpa banyak cakap, tanpa banyak soal, Nabi sujud. Hari kiamat Nabi sujud pada Allah. Allah kata pada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka. Muhammad, angkat kepala engkau. Hari ini bukan hari semayang, hari ini bukan hari solat, hari ini bukan hari sujud. Hari ini hari kiamat.
hari pembalasan. Kenapa kau sujud? Di belakang saya, wahai Tuhan, umat saya, ya Allah, mereka minta disegerakan hisab di pada mahsyar ni. Tolonglah mereka, ya Allah. Yang ni nama dia syafaat. Allah kata, masukkanlah mereka dengan hisab yang mudah ke dalam syurga. Nama dia hisaban yasira. Hisab yang mudah. Inilah nikmat yang lebih besar daripada nikmat Piala Dunia tadi. Orang lain tak boleh tolong, Nabi Muhammad tolong masuk syurga. Dihisab dengan hisab yang mudah. Maka kata Allah, ini nikmat. Bila nikmat sebut. Sebab tu tuan-tuan hari ini merayakan Maulidur Rasul, menyebut Maulidur Rasul. Kerana apa? Sebagai lambang bersyukur. Allah Ta'ala kata, kalau kita dapat nikmat, hendaklah kita sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika, sebut. Maka kita tiap-tiap tahun kita sambut Maulud sebagai tanda kesyukuran kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah habis dah masa. Jom kita selawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.